Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ni saya dah buka saya punya head. Saya nak buka saya punya blok atas sebab bunyi blok saya jalan. Lepas tu saya punya piston pun longgar. Kita tengoklah macam mana keadaan blok nanti. Macam biasa kita bukakan nut bawah ni lah. Lepas tu kita buka semua. Saya dah buka head. Dan nanti kita pergi potong blok. Kali pertama ni nak potong blok. Sebelum ni tak pernah potong pun blok motor ni. Saiz pun kosong-kosong lagi. Nanti kita akan jadikan dia 0.25 lah. Kita nak buka blok ni. Okey, cara kalau anda kata blok pun tak nak buka ketat kan. Ketat ni dia berpunca daripada kita punya gasket lah. Senang cerita daripada gasket. Cara yang pertama, korang jangan ketuk lah benda-benda bawah ni. Okey, cara yang pertama paling mudah, paling simple lah. Korang kena ada patang bok ni ke ataupun benda-benda yang besar. Kalau screwdriver dia kecil, jadi kita nak masuk ke mana? Kita nak masuk dekat bawah ni. Kat bawah ni saya akan macam ni lah. Kita masuk kat bawah ni sebab di sini kita punya ikat kat enjin ni. Yang ni kuat. Kita lapik kain di bahagian sini lah. Ketuk di bahagian bawah. Okay. Nampak? Contoh. Sekarang dah longgar. Okey, dah siap blok standard. Ni kita nak buka dia punya gasket lah kan. Gasket ni bila kita letak air, lekat dia tu memang power, berpeluh juga. Jadi kita nak pergi potong blok lah. Sebab saya punya blok ni okey lagi. Standard bos. Tak ada istilah sayang je. Kita sayang motor baik kita potong. Daripada kita nak beli blok baru ke, mahal bos. Jadi kita servis sikit, hantar kat kedai. Jadi kita akan pasang balik lah. Standard. Memang standard. Kat sini dia tulis 5BU 00 125 cm. Lepas tu nak masukkan piston yang mahal. Jangan bagi tahu piston murah. Dia ada banyak brand piston ni. Piston murah, piston mahal. Okey, kat sini kita boleh tengok sama ada kita punya piston tu cukup tuti atau tidak. Di bahagian depan tengok. Dia ada tuti tu maknanya cukup lah. Okay. Ni bukan petrol, ni tuti. Kalau petrol dah kering lah. Right. Dia ada pelincir lah kira. Ni ngam tuti lah. Okay. Kalau kita tak cukup tuti, dia akan makan terutamanya di bahagian exhaust. Okay. Kalau ada lemak-lemak tuti tu, okey lah tu. Tak payah setting lagi lah. Alright. Okey, bahayanya benda ni adalah pin piston dia kalau masuk dalam enjin memang tak boleh nak ambil lah, senang cerita Okey, jadi hati-hatilah saya buat macam ni supaya dia tak masuk dalam piston. Saya nak korek senang kan. Lepas tu kita nak buka kita punya piston lah. Okey, yang pertama simpan elok benda ni, jangan bagi hilang. Macam biasa kita tolakkan dia dengan screwdriver lah, senang cerita kan. Kita tolak dia dengan screwdriver. Saya buka sebelah je. Nak buka dua pun okey, tak ada masalah. Okey, selesai kita dah buka tu. Nak cabut terus pun boleh, nak buka satu pun boleh, tak ada masalah. Kita masuk. Lepas tu kat dalam ni memang nampak sangat gap. Bila nampak longgar dia tu, dah ada gap kat dalam. Kalau kau dengar lah. Kalau kau tengok kat situ dia memang longgar, memang dia tak fit. Ini boleh menyebabkan low compress. Lepas tu motor tak kuat. Salah satu sebab lah. Sepatutnya dia tak ada goyang. Memang dia fit. Kali ni memang dia goyang. Daripada bawah lagi dah goyang. Sebab itulah ada bunyi saya punya blok. Alright, kita pergi potong. Selesailah tugas kita. Sekarang ni memang kita nak cari je jalan dia. Apa benda yang bunyi kan. Memang kelas saya okey. Saya dah check kelas saya memang okey. Ini pun masalah daripada piston lah. Biasalah dah lama. Dah usia dekat 10 tahun. Kena bagi dia, orang kata pun, nafas baru. Okay. Jangan sayang-sayang. Original motor ke, HLY ke, hantam je. Sayang buat apa kan. Benda ni akan rosak juga. Sama ada original motor ke apa ke, sama je rosak. Melainkan korang beli motor, korang letak dalam rumah, jangan start, jangan apa, biar macam tu. Alright, jom. Macam biasa saya ada beli sikit lah selepas saya ribut saya punya blok. Okay, sekarang dah bersiap.
Jadi saya ribu saya punya blok daripada saiz 00 dia pergi kepada 050. 2 kali ribu lah. Sebab daripada efek daripada kita punya piston yang saya cakap sebelum ni, dia bergegar kan. Dia efek lebih teruk. Jadi dia potong untuk 025, kemudian dia test piston dia masih longgar, dan dia akan potong satu kali lagi untuk bagi piston tu fit. Itu masalah dia. Okay, sekarang saya pakai brand top lah. Piston, ring apa semua brand top. Satu set lah. Kat sini kami nampak 050. Jadi benda ni akan hilang nanti. Tengok made in Japan. Kat dalamnya ada nombor. Belok pun dah siap potong. Dan saya beli sekali dengan pin dan kacang dia, bearing kacang dia. Head pun saya dah basuh tadi. Okay, dah bersih dah sikit. Kalau korang nak gosok dengan kertas pasir, gosok di kawasan ni je. Kertas pasir 1000 lah. Gosok di kawasan ni. Jangan bagi kena dekat atas ni. Jangan bagi kena. Pastikan dia licin, tak ada ketul-ketul. Kalau ada ketul tu korang kikis lagi dengan pisau. Lepas tu kita akan pasang lah. Sebelum kita masukkan piston, saya akan basahkan dengan minyak tuti. Sebab efek dia nanti kalau kata minyak tuti tak ada, tak sampai, dia akan calarkan blok kita lah. Nak baru sudah potong. Memang dia punya sensitif gila. Sebab dia masih lagi ketat ni. Jadi saya ambilkan sedikit tuti. Saya akan basahkan dia punya ring. Letak je. Dia akan mengalir sendiri lah dalam ring nanti. Cara saya lah. Lain pomen, lain cara. Saya bukan pomen. Macam biasa unboxing. Unboxing. Kenapa saya tukar? Boleh je pakai yang original, yang sebelum ni kita pakai. Cuma nak kepuasan yang lebih baik, kita tukar sekali dengan benda ni. Dia datang satu set. Kita nak masuk bearing kacang, letak juga minyak tuti. Minyak tuti jangan letak minyak silinder kat luar dah kat dalam. Ini supaya kita tak nak bagi geseran berlaku kepada kita punya ni. Sebab tak ada minyak lagi, masih kosong. Dia kesat, nanti dia akan menyebabkan calar lah. Jadi dekat sini sikit, kita akan masukkan pin. Dia seakan-akan macam tu lah. Ambil piston tadi, kita akan letakkan di pin dia lah. Boleh je nak letak. Kita basahkan sikit bagi dia licin. Sebab kita nak masuk pin nanti dia ketat. Jadi kita kena licinkan kawasan-kawasan yang kita nak masuk pin tu. Pastikan tanda ni di bahagian bawah lah. Di bahagian pin ni pun kita akan masukkan minyak tuti. Tak ada masalah pun, tak rugi pun kalau korang masuk tuti. Tak ada masalah. Sebenarnya untuk bagi dia licin ni lagi bagus. Kita akan masuk pin dia. Pastikan masuk betul-betul dekat bearing kacang tu. Dia nak masuk kat bearing tu, dia ketat sikit lah. Okay. Sebab dia nak bukakan dia punya bearing tu. Okay, dah masuk. Kalau kita ada minyak, kita boleh tolak macam ni je. Kalau tak ada minyak, dia susah sikit. Okay. Pastikan jarum tanda tu kat bawah, jangan silap. Dan ni adalah lubang untuk kita, dia akan pump masuk minyak petrol dan tuti ke dalam ni supaya backup lebih sikit. Pada selesai tu, kita akan lockkan dia dengan pin dia. Pin dia ni paling bahaya sebenarnya. Kecil je. Okay. Jadi pin dia ni kalau kita nak masuk, kena berhati-hati lah sikit. Sebab tu saya lapik dengan kain supaya tak masuk dalam crank. Kalau masuk dalam crank, kau nak cari pin ni memang tak boleh. Sebab dia kecil. Untuk keselamatan jari kita pakai kain. Dulu kawan saya pernah pasang pin ni, dia hilang. Saya rasa cari pin ni lebih kurang dalam 1 jam. Dia planting kan, dia jadi spring. Cari kan, dekat 1 jam cari pin ni. Kalau rasa saya rasa zaman tu lebih baik pergi beli baru daripada nak cari pin dia. Okay, bila dah masuk sikit tu, kita akan tolakkan dengan screwdriver kecil sampai dia bunyi macam tu lah, supaya pin ni memang duduk betul-betul kat dalam. Jangan bagi duduk kat luar. Right. Pasti dia duduk kat dalam. Sebab banyak terjadi pin ni jatuh dalam blok, menyebabkan blok jadi calar. Biasa tu berlaku. Okay, kita nak masukkan pin di belah sana dan kita akan masukkan blok. Okay,
dah pun masuk pin kedua-dua belah piston, memang takkan boleh ni lah. Kalau korang nak tahu root korang, bearing root korang dah bergoyang, korang kena goyang macam ni, atas bawah, atas dan bawah. Kalau tak ada goyang tu biasa, okey lah. Kalau macam ni tak apa, memang piston goyang. Tapi kalau korang pegang root korang goyang sikit macam ni tak apa, dia tak nak dia atas bawah main. Kalau atas bawah tu main, tanda bearing kat bawah tu, korang kena tukar. Okey, kita akan masukkan getah blok. Getah blok ni jangan silap getah blok ni dia kena duduk yang besar kepala ni duduk di atas head. Hanya di bawah head lah, senang cerita di bahagian atas supaya dia tahan head kita tu. Jangan silap. Okay, kita akan masukkan getah. Apa function getah ni? Getah ni tak nak bagi gegar dia punya body block dia. Kalau kita tak masuk, dia akan gegar lah. Getah original motor lagi. Tengok ada tanda. Ada setengah orang dia akan masuk getah macam ni. Apa function dia? Jadi kalau kita nak sedap, kita boleh masuk macam ni. Tapi bila korang paras head ke apa, korang kena potong lah sikit. Pasahkan tuti dulu. Pertama ni bahagian bawah kita nak masuk kan. Kenapa orang potong bahagian transfer minyak ni? Sebab nak bagi dia pergi macam tu. Okay. Minyak tu nak suruh masuk macam ni. Cendong lah sikit. Kalau tidak dia masuk. Kalau kita tengok kat sini, dia akan masuk straight kan. Jadi kita nak masuk bagi lebih macam ni. Sebab tu orang potong. Tapi saya tak potong pun, standard lagi. Suka layan standard ni. Malah nak layan modified ni, kita layan standard dulu sampai kita puas. Sebab saya akan buat blok lain kot, tak buat blok ni lah. Blok ni untuk kita buat kerja. Blok rembat, cara rembat kan, tak ada masalah. Kita nak masuk ke dalam kita punya piston. Piston ni kita akan letak di bahagian bawah lah, supaya senang buat kerja. Sebelum tu kita kena masuk gasket lah. Gasket saya beli Apple top set, jadi senang top set ni dia ada bagi exhaust, head, block dan juga untuk rebuff. Jadi senang, satu set macam ni senang. Harga pun tak mahal. Kita beli skeping pun nak lebih kurang macam satu set, baik kita beli satu set kan. Memang kita tak guna untuk rebuff ni, tapi akan datang nak guna, tak payah beli, terus pergi rebuff, pakai je, masuk je. Macam biasa kita akan basahkan sedikit gasket supaya dia melekat dengan lebih baik lah. Basah macam tu je, jangan rendam dengan air. Ok, sekarang kita nak masukkan kita punya blok. Alright, kita pegang dulu. Berat dengan benda ni. Ok, masukkan sedikit. Tolak dia punya ring dia. Ok, yang kedua, rapatkan ring dia. Kita masuk. Bila dah rapat, baru kita boleh kunci. Dan kita akan kunci blok macam biasa, ikut benang yang asal kita buka. Korang kena ingat lah kedudukan spanner masa korang ketat tu. Jadi baru korang buka. Saya tape kan pasal saya tak nak skru saya rosak. Tu je. Jadi kalau biasa blok ni pun saya akan bersilang supaya dia lebih baik lah. Okey, dah pun selesai kita ikat. Penat. Ikat tu jangan kata terlampau ketat sangat, sebab kita ada gasket kat dalam ni. Kalau ikat ketat-ketat pun tak ada function juga, sampai rosak trik. Ikat sekadar untuk bagi dia rasa macam yakin, dah betul-betul yakin tu, dah tu. Saya letak tape ni supaya dia tak nak bagi skru kita makan lah. Ini salah satu cara saya jaga skru saya. Alright, kita nak pasang head. Nanti kita sambung. Jom kita rehat sekejap. Ok, sekarang dah siap pasang blok. Kita dah sambung balik nak pasang head. Ok, sebelum kita pasang head, kita pastikan piston kita ni berjalan dengan lancar lah. Yang pertama, korang letak dulu tuti. Letak tuti dulu. Kita tengok operation macam ni. Operation dah bunyi tu. Zop, dia bunyi. Zop. Ping, ding, 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 ding. Alright, kita boleh tengok kat sini piston dah fit.
Tak ada lubang yang keluarkan dia. Right, dah pun okey. Saya akan pasang saya punya gasket head dan kita akan masukkan guys kita punya head. Itu saja. Right, ni gasket head kita. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa? Ada barang. Ada barang. Okey, nak pakai gasket kita letak di bahagian luar saja. Luar dan di bahagian luar atas. Bahagian dalam tak payah letak gam. Pakai gam murah je. Okey, dah masuk tu. Okey, kita dah pasirkan. Kalau nak kita pasirkan macam biasa kat dalam je. Jangan dekat dia punya luar ni. Dekat dalam. Nak masukkan. Bahagian depan dia ada tanda ni. Ni bahagian depan. Dan kita akan masukkan skru lah. Okey, sekarang kita dah pasang head, pasang block, pasang exhaust, pasang carburetor, kepala pelak pun dah pasang. Jadi kita kena masukkan sedikit tuti dalam kita punya tank supaya dia serasi dengan kita punya blok baru ni, baru potong kan, supaya dia tak ada masalah dengan bunyi nanti. Alright, jadi kita masukkan sedikit tuti dan kita akan start tengoklah macam mana hasil dia. Jom. Okey, selesai kita dah start. Tak ada masalah, tak ada lagi bunyi kacang-kacang ke, masalah bunyi-bunyi pelik-pelik dia punya apa blok, kita punya piston tu langgar blok. Jadi kita dah potong, 2 kali potong. Dan yang pertama korang kena check lah, takut ada leaking di bahagian gasket tu, gasket head. Jadi check dulu, pastikan tak ada bocor. Lepas tu korang boleh pasang cover set lah. Okey, sekarang saya nak pergi setting sikit. Selepas pada kita potong blok, sebaiknya kita pergi setting balik. Sebab kehendak piston bila besar sikit ni, dia kehendak angin dia lain. Lepas tu minyak pun dia lain. Jadi kita setting balik, bagi dia ngam balik, baru kita running in untuk motor ni. Biasanya running in untuk motor ni kita ambil dulu, zaman dulu kita ambil 1000 km baru dia habis landing in. Jadi sekarang ni kita ambil benda yang sama, cuma kita lebihkan, saya lebihkan kepada RPM tu, saya ambil pada 5 saja. Tak lebih daripada 5 lah. Macam mana pun nak tarik macam mana pun sampai 5 saja cukup untuk kita punya motor. 5,000 lah maksudnya. Untuk benda lain, alhamdulillah setakat ni tak ada leaking, exhaust pun tak ada masalah apa. Saya gasket exhaust pun tak pernah tukar lagi, memang asal kilang lagi. Sebab gasket exhaust ni memang takkan rosak. Pakai macam mana pun takkan rosak, kecuali kena benda-benda tajam lah. Masa potong blok tu mungkin dia ada terkena apa-apa ke, kena tukar lah, kena check balik. Daripada segi bunyi memang tak ada, sebab sebelum ni saya ada tukar ring saja. Lepas tu dia masih lagi bunyi. Saya pun masa tu tak check saya punya piston. Rupanya piston saya dah longgar. Jadi bila longgar dia makan terlalu banyak besi-besi yang ada kat blok tu, dan terpaksa dia potong 2 kali. Sebab dia bagi tahu saya dia potong 0.25, tapi masih lagi kurang fit, dan dia potong lagi 0.50 lah.
tak ada masalah pun, potong je lah. Kita bukan sayang barang kan, yang penting kita sayang duit kita yang akan datang. Kalau dia makan lagi teruk, masuk dalam kita punya crankshaft, lagi jahanam kan. Jadi kita biarkan dia nak buat apa, dia buat ya. Nak potong macam mana pun, yang penting sekarang sudah fit. Bila sudah fit ni, dia punya kompres dia kuat lah. Macam kita start, kalau kita pakai CDI racing, bila kita start motor, dia akan jetak panggil, ataupun akan bidas balik lah, sebab kompres dia ngam. Dia punya kompres dengan api masa nak tembak tu memang ngam, tekanan dia kuat. Tu biasa terjadi. Kalau pakai CDI standard tak ada masalah bab tu. Cuma lepas pada kita potong blok, kita kena setting balik kita punya angin. Angin dengan minyak apa semua, nanti kita setting balik komputer lah. Alright, itu saja untuk kali ni. Dah seharian untuk buat kerja-kerja ni. Terima kasih kerana menonton. Ada apa-apa silap nanti saya betulkan balik lah. Apa-apa kalau ada video akan datang, saya akan kongsikan lagi. Alright, jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bah, lacor, jom.